Anda sedang menonton cerita di sebalik berita dan berita masih lagi banyak kita lihat memberikan liputan kepada bantuan dan juga pemulihan pasca banjir. Memang ramai lagi orang di serata Malaysia ini masih lagi merasai kesan banjir walaupun ia berlaku pada bulan lepas, Disember 2021. Ramai antara kita mungkin yang mengaitkan punca banjir ini dengan perubahan iklim, dengan respons yang lambat dan kurang koordinasi dan sebagainya. Itu semua betul. Tapi kita juga tidak boleh lupa peranan perkara-perkara dan infrastruktur asas dan peranan kita untuk menjaga infrastruktur asas ini seperti parit dan saliran air berhampiran rumah kita. Itu salah satu perkara yang mungkin kita take for granted bagi kata orang, kerana ia amat penting dalam memastikan apabila bencana banjir atau bencana alam apa sahaja yang tiba selepas ini, kesannya mungkin tidak begitu buruk seteruk seperti yang terlihat pada Disember tahun lepas. Saya mahu berbincang dengan Datuk Seri Zaini Ujang. Datuk Seri Zaini adalah Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan juga Air. Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih jemput saya. Sama-sama. Datuk Seri dilihat konsisten dalam soal keadaan parit dan saliran air kita sejak kebelakangan ini. Datuk Seri, dalam bencana banjir bulan lepas sebagai contoh, boleh Datuk Seri menilai sebesar manakah impak yang dibawa oleh keadaan parit dan saliran air yang mungkin kurang baik kepada kepantasan, kelajuan air naik pada ketika itu? Ya, terima kasih. Memang faktor hujan lebat itu satu faktor yang utama, ya, lebih pada 200 milimeter dalam tempoh sehari yang sepatutnya sebulan yang turun di kebanyakan kawasan yang banjir besar itu. Tetapi parit memegang peranan untuk dua perkara. Satu, untuk mengalirkan air yang banyak itu ke sungai, dan kelewatan untuk sampai ke sungai itu menyebabkan lebih banyak air turun dan lebih besar risiko banjir. Jadi kalaulah kita tengok, mungkin tak sesuai untuk kita tengok yang bulan Disember dulu sebab itu luar biasa dari segi taburan hujan. Sekarang ni yang penting, ketika saya bercakap ni di Putrajaya, di Bangi hujan, ya, dan kebanyakan kawasan di Kuala Lumpur, Selangor hujan. Ini hujan yang turun, hujan petang yang turun. Walaupun hujan ini tak begitu lebat, tetapi kalaulah parit kita itu tersumbat, kemungkinan akan berlaku banjir itu tinggi. Ya, jadi saya menyebutkan dalam banyak kali perbincangan saya dan dalam saya berurusan bahawa parit itu seumpama kita punya salur darah dalam badan kita. Kalau salur itu tersumbat, air itu tak boleh nak pergi ke mana, ya, dan menyebabkan banjir. Jadi melihat kepada, ya, Datuk Seri sebut bukan sahaja banjir pada Disember lepas kerana itu adalah luar biasa, tapi secara banjir-banjir sebelum ini juga, dan terutamanya banjir yang berlaku pada Disember lepas kerana kita mungkin menjangkakan bahawa hujan luar biasa banyak itu akan turun lagi pada masa depan akibat perubahan iklim dan sebagainya, cuaca tidak menentu. Jadi bagaimana KASA membantu menambah baik keadaan dan infrastruktur sistem saliran dan paritan kita? Ya. Dan apa pula pesanan Datuk Seri kepada orang ramai di luar sana? Ada dua perkara yang saya nak sebutkan. Pertama, kita telah buat satu keputusan dasar yang penting yang telah disetujui oleh Jemaah Menteri, iaitu kita akan menaikkan tahap perlindungan kita daripada 100 tahun sekali jangkaan banjir besar ataupun hujan sangat lebat kepada 200 tahun. Itu satu dasar yang sangat besar. Ya, secara tak langsung tahap perlindungan kita akan menjadi bertambah tinggi, lebih besar, lebih lumayan dari segi pelaburannya. Itu yang sangat ketara lah selepas daripada banjir yang lepas, dan kita telah 2-3 kali perbincangan di peringkat tertinggi tentang hal ini. Tetapi insya-Allah saya fikir perkara itu akan kita buat dalam tempoh yang terdekat ini, bermula yang untuk 50 tahun akan datang kita akan berbelanja besar untuk pastikan apa yang kita sebut sebagai ARI, Average Recurrence Interval, itu daripada 100 tahun menjadi 200 tahun kepada infrastruktur air yang utama, empangan, baraj, tebing sungai utama dan sebagainya, kena 200 tahun. So yang kedua ialah tentang perkara yang kita boleh buat sebagai individu. Tak payah tunggu pembiayaan besar akan dibuat, iaitu dengan pastikan longkang di depan rumah kita, di kawasan kejiranan kita bersih dan berfungsi sebaiknya. Pagi tadi saya dapat viral dan diminta saya untuk memberikan komen viral tersebut di sebuah kawasan di mana anggota Alam Flora telah pergi ke sebuah kawasan di Pahang, dan itu adalah kejadian saya fikir Disember yang lepas lah, ya, ataupun awal Januari, di mana mereka membantu membersihkan kawasan yang pernah dilanda banjir, dan mereka dapati bahawa longkang tersumbat. Ya, dalam longkang itu macam-macam benda yang ada, ya, dan yang penting ialah kita pastikan yang longkang kita ini bersih dari dua segi. Satu, supaya tidak
tidak ada sampah yang masuk ke dalam longkang disebabkan oleh sampah yang kita letakkan di tepi rumah kita itu ketika hujan tak masuk, ataupun ketika kadang-kadang ada kucing, anjing yang mengotorkan sampah, menepuk plastik sampah, akhirnya sampah itu bertaburan masuk dalam sungai ataupun dalam longkang awalnya. Dan yang kedua yang juga penting ialah perabot-perabot lama. Begitu juga dengan peralatan-peralatan lama. Saya biasa pergi ke sungai, contohnya pada hari Isnin yang lalu kami pergi ke sebuah sungai di Pahang. Kami dapati dalam sungai itu ada tayar lori yang besar, ada komputer, ada radio lama dan sebagainya. Saya tak tahu macam mana boleh jatuh dalam sungai, tapi saya fikir ini bermula daripada longkang. Ya, longkang apabila hujan lebat, longkang itu air itu dibawa perabot dan peralatan-peralatan elektrik itu masuk dalam sungai. Ya, sememangnya kita tak boleh nafikan Datuk Seri bahawa longkang dan parit yang tercemar dan tersumbat dengan sampah dan sebagainya akan menambah buruk banjir dan mempercepatkan kenaikan air apabila berlaku hujan lebat. Tapi pada masa yang sama, sebagai contoh, adakah juga timbul persoalan di mana sistem peparitan tidak cukup bagus atau tidak cukup besar di setengah kawasan? Seperti kami hari itu bersiaran dari Taman Seri Nanding yang dan ditunjukkan oleh penduduk di situ, mereka khawatir parit di situ kecil. Dan Datuk Seri sebut setelah tadi, Kabinet sudah pun setuju untuk meluluskan pelaburan untuk menambah baik sistem peparitan dalam 50 tahun akan datang. Apabila kita menjangka mungkin bencana akan bertambah akibat perubahan iklim, hujan luar biasa banyak akan turun lebih kerap, adakah wujud kerisauan bahawa dalam tempoh 50 tahun itu adalah tempoh yang terlampau panjang untuk kita memastikan sistem peparitan kita bersedia selepas ini apabila bencana alam tiba lagi? Ya, biaya pun sangat besar ya. Jadi saya fikir kita kena memberikan keutamaan kepada beberapa hal. Okey, itu dari segi pelaburan kerajaan. Tetapi yang saya sebutkan tadi yang boleh kita buat sekurang-kurangnya, kalaulah misalnya kata parit kecil pun, tetapi parit tersebut tak tersumbat dan parit tersebut lancar perjalanannya, jadi insya-Allah banjir besar tak berlaku. Yang kita takut ialah banjir kilat, banjir yang berlaku kurang daripada 6 jam. Ini definisi yang kita kena faham. Kalau banjir itu lama tu, itu bukan banjir yang saya maksudkan. Banjir yang kadang-kadang tak ada apa-apa pun ya, hujan sedikit saja tetapi longkang tersumbat, banjir kawasan tersebut. Khususnya di pinggir jalan utama. Kita dapati ada banyak air. Ada satu viral baru-baru ni tentang anggota polis yang tolong menggali parit yang tersumbat. Ini contohnya lah macam tu. Ya. Kadang-kadang yang menyebabkan sumbat itu ialah botol yang dilemparkan oleh mereka yang telah menggunakan atau telah minum air, buka tingkap kereta, buang saja ke bawah. Dan ini menyebabkan sumbat, akhirnya kawasan tersebut banjir. Ya, Datuk Seri, kita ada 2 minit lagi dan mungkin kita perlu melihat juga punca dan penyelesaian jangka masa sederhana dan juga panjang. Sudah tentu seperti saya sebut. Ada 2 perkara yang paling mudah. Pertama sekali ialah kita pastikan yang sampah yang kita buang di hadapan rumah kita kumpulkan depan rumah kita tu, tidak dikacau ganggu oleh kucing, anjing dan sebagainya. Maknanya masukkan dalam tong sampah. Kalau tong sampah tak ada ataupun tong sampah tak cukup, kita mungkin kena beli satu lagi lah tong sampah itu untuk menunggu giliran dibersihkan. Itu nombor 1. Nombor 2, kalaulah ada peralatan-peralatan besar, kita minta hubungi vendor yang ditetapkan oleh majlis kerajaan tempatan masing-masing lah untuk mengangkut vendor tersebut keluar, untuk mengangkut barangan tersebut keluar. Banyak orang kata saya letak TV, takkan TV ni masuk longkang ya. Pengalaman kita, saya tengok di Ian, washing machine, mesin basuh, ada bawah jambatan. Maknanya aliran air yang kuat itu akan bawa kereta, bawa mesin-mesin, washing machine dan sebagainya. Jadi pastikan yang kalau kita nak lupuskan, kita panggil kontraktor dan vendor yang berkaitan. Faham Datuk Seri. Tapi apa yang saya maksudkan dengan langkah jangka panjang sebagai contoh adalah punca seperti perubahan iklim yang dijangka akan meningkatkan insiden cuaca tidak menentu, bencana alam semakin itu banyak. Yang saya sebutkan tadi, apa yang akan dilakukan KASA 50 tahun. Apa yang akan dilakukan dalam jangka masa sederhana dan panjang untuk menghadkan kesan perubahan iklim selain menambah baik sistem peparitan, Datuk Seri? Ya, itu yang saya sebutkan tadi, ARI tadi, average recurrent interval, itu adalah dari segi reka bentuk sistem saliran dan pengairan. Ya, itu secara keseluruhan. Dan sebagaimana diumumkan oleh Menteri dalam persidangan mesyuarat khas Parlimen minggu lepas, kita memerlukan lebih daripada 300 bilion dalam tempoh 50 tahun. Dan bukan sedikit.
Baik, terima kasih Datuk Seri Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Pada anda di luar sana, pastikan kita juga melakukan peranan kita, memainkan peranan kita untuk tidak mencemarkan sistem saluran air dan peparitan dan membuang sampah dan sebagainya, kerana ia akan ada snowball effect. Mungkin ia akan memburukkan lagi kenaikan air ataupun bencana banjir yang akan berlaku selepas ini. Kita masing-masing mainkan peranan kita. Itu sahaja untuk cerita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam hormat.